Saya tu imam, tapi mereka mari duduk tempat kita. Dia nak semayang. Semayang apa ni? Jamak kosa. Jamak kosa, dia nak kosa. Kalau dia jamak saja tak apa, dia nak kosa sekarang ni. Kalau aku jadi imam, nyanyi, hang kena tunggu dulu. Kalau kita jadi imam, kita mesti kita jadi imam, kamu kena tunggu dulu lah. Kita semayang dah 2 rakaat, bila tahiyat bangun, baru kamu ikut. Okey, ready boleh. Tapi kalau tak kena tunggu, kamu jadi imam. Bagi dia jadi imam. Dia niat jamak kosa. Jamak kosa. Kan? Asak dalam zuhur, takdim. Zuhur dalam asak. Tu takhir. Kita niat semayang lah dengan tu imam. Bila dia rokok sujud, bila dia bagi salam nanti, kita bangun tambah 2 rakaat. Dapat jamaah. Dia pun qomat lain. Qomat lain, dia pun semayang pula geng dia bawa. Kan? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah bab tu. Ikut dulu imam nah. Masalah tadi tu semayang maghrib tu, dia ni tak betul ni. Nampak orang tahiyat, dia bangun terus. Mana boleh bangun? Ikut imam teruslah, biar imam bagi salam dulu, barulah kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah kita baca kitab Qaulut Tam. Ini masalah yang sempurna pada menyatakan hukum hakam tentang imam dan makmum masa sembahyang berjamaah. Kita sampai fakrah yang masalah yang ke-35. Betul ya? Masalah yang ke-35. Banyak masalah ni. 200 lebih. Masalah yang ke-35 dalam sembahyang di antara imam dan makmum. Masalahnya, makmum yang tidak membaca sesuatu lepas takbiratul ihram. Makmum tak baca apa pun kan, lepas takbiratul ihram. Allahu akbar, diam terus. Makmum yang bertakbiratul ihram, kita takbir dalam sembahyang ada takbiratul ihram, hak tu adalah rukun. Yang lain takbir intiqalat. Dia ada juga takbir dalam bacaan. Kan? Tu imam baca wa rabbuka fakabbir Allahu akbar. Tu jawab, takbir jawab. Kan? Macam sujud juga. Kan? Ada sujud yang rukun. Sujud biasa itulah. Ada yang sunat. Kan? Seperti sujud kita sujud tadi. Sujud apa? Tilawah. Itu sunat. Ada kadang-kala sujud yang diharamkan. Dia sujud dah. Orang main Allahu Akbar, dia bangun. Nampak orang tak bangun, dia sujud balik. 3 sujud. Tu diharamkan, libatan dan semayang. Jadi macam itulah. Ni masalahnya, makmum takbir sudah, dia tak baca apa. Diam, tidak membaca ia sesuatu selepas takbiratul ihram. Maka ia dihukum taksir. Tu bahasa Arab, bahasa kita cuai. Kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imamnya. Seperti mana memang kita
dilarang mendengar bacaan orang lain. Kalau ada orang duk baca kitab Al-Quran, baca Quran, kita duk dengar semayang, Allahu Akbar, takbir, kita dengar pun hak tu imam kan, kita dengar bacaan Quran yang tepi kita, tu dilarang. Kalau tu imam baca memang kan sunat didengar kan. Seperti mana dijelaskan oleh Imam Nawawi pada bab sujud tilawah di dalam kitab Raudah, dan maksud dengan larang di sini ialah larang makruh kita dengar kita dengar orang lain selain daripada imam kita. Selain daripada imam kita makruh. Kalau imam baca Fatihah, sunat kita dengar. Kalau imam baca Fatihah kita tak dengar, kita baca Fatihah juga, batal, tak batal kan. Tu imam bismillahirrahmanirrahim, kita sambung tu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Pi dulu tu imam, tak apa, sebab dia rukun qauli, bukan rukun fi'li. Rukun fi'li tak boleh kan. Tu imam duk qiyam, dia rokok. Tu nanti kepala hang seperti kepala kendai, pi dulu kan. Kalau sejak satu rukun tak apa, kalau 3 rukun batan sembahyang kamu kalau pi dulu imam. Tapi kalau rukun qauli, rukun bacaan ni, dia pi dulu, tak ada masalah, tapi makruh kan, campur dengan wada sikit kan. Yang ni, oleh itu kalau kita duduk dalam masjid, kalau orang semayang, kita jangan baca kuat lah, jangan baca kuat Quran. Satu, Nabi biasa semayang munfarid, semayang sunat. Lepas tu tengah semayang, Nabi semayang, lepas semayang ada kan budak duk baca Quran di belakang tu. Dalam semayang Nabi duk geram, sayang pun bagi nasihat. Nabi kata, wahai fulan, senyum. Nabi senyum, bagus dia buat ibadat, baguslah dia buat ibadat, bagus dia baca Quran, bagus kan. Tapi dia kata, Nabi kata kan, kita sama-sama beribadat kan. Jadi kamu tu beribadat juga, saya pun semayang beribadat juga, sama-sama beribadat. Ibadat kita buat ibadat, janganlah mengganggu orang lain kan. Nabi kata macam tu lah. Bagi nasihat dengan baik kan. Mungkin dia tidak tahu Nabi bagi nasihat dengan baik. Tempat orang ramai kan, macam nak sembahyang sunat, pergi sembahyang belakang pintu, orang nak lalu tak boleh, menyusahkan orang kan. Sekarang dia nak perkena orang, hang lalu depan aku nanti hari kiamat 50-40 tahun hang duk berdiri tak kena hisap pada muka hang. Nak perkena orang. Dah kamu orang lalu depan 50% hilang pahala. Orang lalu depan dia 50% hilang pahala. Biar pi aku hilang pahala, tak apa. Yang penting dia kena berdiri di padang mahsyar 40 tahun tak kena hisap pada dia. Tu masa dengki kan, menyusahkan orang lain kan. Ada hak macam tu kan. Dia tak tahu bahawasanya bila dia dengki kepada kawan dia, Allah Ta'ala, malaikat akan dengki dengan dia, akan benci dia. Ni masalahnya. Jadi kena kongsi-kongsi lah. Kalau bising lebih lagi, anu duk bincang bising, ni duk semayang, lebih lagi lah dosanya. Siapa dia? Kalau budak tak apa, biar pi lah budak dia riau, dia lari, biar pi lah budak. Nabi pun biarkan budak. Ni masalah yang ada apa dia, ada ilmu, ada akan balik dah reti dah orang panggil. Dilarang kita menyusah, mengganggu orang sembahyang. Dan orang sembahyang pun jangan duk dengar benda lain melainkan bacaan imamnya. Masalah yang ke-36, makmum yang was-was dalam bacaan Fatihah. Makmum was-was dalam bacaan Fatihah. Jika sekiranya makmum itu
dibala dengan was-was. Ni puak mengaji fiqh banyak. Kan fiqh ni luas. Kok ni pun boleh, kok ni pun boleh, kok ni pun boleh. Kan? Ada semalam balik kuliah, dia tanya, "Ustaz, anak saya Ustaz, kamu orang mana?" "Saya orang Perlis Ustaz." "Anak saya ni, dah ada masalah apa ni? Anak saya dia bercerai tolak 3. Cerai tolak 3. Lepas tu nak rujuk balik memang tak boleh lah. 6 bulan dah. Lepas tu nak menikah lain, boleh tak bagi. Tu imam boleh mana? Boleh, pejabat agama boleh, kata tak boleh. Kan? Tolak 3 lah. Iyalah. Memanglah. Ke 1 Ustaz? Kata kalau hang pikui kait baik kaju, hang buang ketiga-tiga sekaligus. Jatuh 3 ke jatuh 1? Jatuh 3. Macam tu lah. Tapi ni Ustaz, dia pergi menikah di tu. Kat mana? Dia pergi menikah kat Bangkok. Nikah balik. Lepas tu dia main balik, duduk balik di Perlis. Macam-macam masalah. Kan? Lepas tu saya tak bagi dia masuk rumah Ustaz. Kata biar pilah. Kan? Dia engkau kita ambil pakai satu pandangan zaman Nabi. Tolak 3 jatuh 1. Kita pakai pandangan tu. Memang di Malaysia tolak 3 jatuh 3 lah. Kan? Ada pandangan lagi yang lain. Kita ambil bagi anak masuk rumah. Bagi nasihat. Kalau kamu buang terus lagi teruk. Kan? Dak saya nak ikut ni. Dah pi mari depa menikah dah. Kan? Ustaz pun tak ikut pandangan tu. Kan? Mufti Perlis pun tak ikut pandangan tu. Mana-mana mufti di Kedah ni ikut Syafi'i. Hingga hak Perlis tinggi pun sekarang tak ikut. Tolak 3 jatuh 3. Tapi ada sana pendapat. Kan? Kalau dia dah menikah dah, kita ikut pendapat walau dhaif sekalipun. Kan? Jadi fiqh ni luas. Kan? Tapi jangan luas sampai tak mai semayang terus. Kan? Awak tak pergi masjid, orang semayang masjid, yassiru wala tuassiru. Nabi kata dah, mudah-mudah, jangan payah-payah. Pergi semayang masjid minyak motor lagi, duit RM1 kena bawa bulan tabung. Kan? Semayang rumah juga lah. Pula dah. Bukan maksud macam tu. Ni bila fikir banyak, mengaji fiqh banyak, was-was dia akan main. Ustaz nak cerita, Ustaz was-was dulu. Ngaji pondok. Duduk pondok jadi ketua ibadat. Ketua ibadat, dia pun letak ketua ibadat. Kawai 700 budak lelaki. Tok guru bila ambil air sembahyang selalu was-was. Jekah orang, "Naik sembahyang." Oh sedap lah. Bagi arahan. Kita sendiri duduk ambil air sembahyang. Sudah basuh kaki, syaitan dia main. Rasa sini tak kena lagi ni. Pergi basuh sini. Kita boleh ambil mula di sini dan teruskan. Bila basuh sini, rasa tadi sini rambut sini tak kena lah. Dia mari perasaan was-was. Orang sembahyang habis lah. Tok guru duk jalan-jalan duk pantau semua orang naik. Ketua ibadat tak naik. Dia ambil kaki, kita dah ambil ayat di kolah. Dia ambil kaki, boh dalam kolah. Kita pun ada kuasa. Kan? Ketua ibadat, ingat budak buat. Bangun daripada kolah tu, penumbuk naik dulu. Wow, tengok tok guru ambil turun. Tok guru kata, hampir semayang sekarang. Dia nak ambil semayang. Semayang. Takut tu, dia kecil je. Hitam kecil. Pakai topoh, tidak dia baling dengan topoh tu. Semayang dengan takut tu. Allahu Akbar. Takut semayang yang tak ada air semayang. Hilang was-was. Sebab takut ketuk guru. Setan takut, setan lari daripada tubuh aku punya. Hilang was-was. Bahaya was-was ni. Seorang anak murid ustaz, dia mengaji di Kelantan, budak petani. Dia baru kahwin, tapi dia main was-was. Jatuh dah tolak. Dia geram, jatuh ke tak jatuh, dia mari was-was. Maka dia masuk dalam bilik. "Aku cerai bini aku dengan 1 talak." Dia riau kuat. Puas. Nak sangat, was-was sangat. Bini tak tahu apa lagi. Telefon ni. "Ustaz Jaman, ada apa?" "Saya ada was-was, jatuh ke tak jatuh. Masuk dalam bilik, aku cerai tolak 1. Jatuh tak?" Kita tahu dia was-was. Siapa dengar? Cicak ada dalam bilik tu. Manusia dah.
Tak ada. Manusia tak ada sebab hang was-was ni tak jatuh ke? Ya ke Ustaz? Tak jatuh. Alhamdulillah Ustaz. Hanya buat lagi sebenar benda tu jatuh main-main pun jatuh. Nikah, tolak, cerai. Cerai, nikah, cerai dan rojok. Main-main sungguh. Sungguh-sungguh pun jadi sungguh. Main-main je boleh jadi sungguh. Aku cerai dari bini aku, jatuh debok. Jangan main. Aku rojok dah dia. Cakap kedai kopi. Boleh masuk balik. Kan? Walau tak ada saksi. Jangan main bab-bab nikah ni. Tapi sebab kamu ni was-was teruk, dak jatuh. Lain kali jangan. Kan? Lain kali pun macam tu juga. Dia beritahu profesor dia kata, hang ni kalau orang tak dengar tak apalah. Ni sekarang ni aku dengar. Cerai bini hang. Jatuh. Ni dah sebab was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minan jinnati wan nas. Iaitulah ulama sebelum kita naik semayang. Sebelum kita takbiratul ihram, sunat ulama kata kita baca surah An-Nas. Biarlah nak suruh baca ayat kursi tak apa. Kan? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak apa, yang penting baca ayat Quran supaya dapat berlindung. A'udzubika min hamazati syayatin. Boleh. Kan? Jadi was-was. Tu imam ni, makmum ni was-was. Dibala dengan was-was dalam bacaan Fatihah dia. Maka sebelum dia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rokok. Imam dah rokok dah, dia tak habis lagi baca. Maka wajib atasnya takhalluf. Takhalluf tak ikutlah. Tak boleh ikutlah imam supaya menghabiskan Fatihahnya. Kalau marimbuk tak apa. Kan? Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar terus ikut tu imam. Bila dapat rokok sama tu imam dan tomak ninah dalam rokok, maka dia dah boleh kira rokaat tu. Ini kamu takbir sama dengan imam, kamu muafiq bukan masbuk, maka kena habiskan. Baca waladhdall, Maliki Yaumiddin tak baca lagi. Pusing balik. Ni bala, satu bala. Kan? Jadi balanya nak ungkai masalah orang was-was ni, jangan kalut. Al-ajalatu minasyaitan. Kalut itu datang daripada setan. Jadi bacaan kita jangan kalut. Insya-Allah dia boleh. Kalau budak lah boleh nampak. Ni kalau anak kita. Kan? Satu gagap, yang kedua was-was. Bagi nampak. Insya-Allah. Kan? Jangan nampak orang lain. Kan? Macam Tok Guru Ustaz buat Ustaz lah. Kan? Buhlah kolah terus. Pergi semayang. Dengan tak ada air semayang. Pergi. Hilang terus. Kan? Bila kita takut Tok Guru tu, setan takut. Maka kan, dia boleh hindari. Yang ini salah satu dapat hindari ialah kita baca pelan-pelan. Jangan kalut. InsyaAllah. Sebab kalut tu datang daripada syaitan. Yang ni dia tak boleh ikut tu imam di sini. Masalah ni. Sebab dia muwafiq. Fatihah tak habis lagi. Fatihah rukun. Tujuh ayat rukun. Amin tak apa. Tak acah tak apa. Kan? Tapi 7 ayat ni rukun. Ada rukun kena laksanakan. Kan? Dia mari terus rokok. Dia masbuk. Dia masbuk. Muwafiq tak sama masalah. Masbuk tu imam tanggung. Kamu tu imam tak tanggung. Kan? Dan adalah hukumnya seperti hukum orang yang takhalluf dengan sebab uzur. Hukum dia sama saja. Ini kena habis. Mengikut apa yang dinakal, yang dipindah, yang diambil oleh Maquli dalam kitab Jawahir daripada Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, dan apa yang aku sangkanya adalah sahih, tetapi mengikut apa yang disebutkan dalam Syarah Muhazzab, bahawa makmum tersebut tidaklah diberi hukum uzur. Sama sekali tidak diberi. Ini dah khilaf. Kan? Setengah atas dia kata hukumnya seperti hukum orang yang takhalluf dengan sebab uzur. Dia boleh diberi maafkan, dia habiskan Fatihah. Biarlah tu imam rokok, tu imam i'tidal, tu imam sujud. Bila dia habis Fatihah, baru dia ligan imam.
Ligan jangan pakai potong tu. Tu imam duk sujud, aku habis dah Fatihah waladdallin amin. Hak masbuk pun mai, kawan mai. Tu imam duk sujud tu. Hak masbuk Allahu akbar, piau sujud terus. Allahu akbar. Dia pun waladdallin amin. Piau sujud terus. Dak leh. Dia tak boleh, dia kena ikut turunan satu persatu. Kan, dia kena rokok, dia kena i'tidal, dia kena sujud. Kan, sebab kamu muwafiq, kamu bukan masbuk. Kan. Dan rakaat tu dikira lah. Kan, hak masbuk dia mari sujud tu kawan dia. Tu tak kira Yang ke setengah kitab mengatakan bahawa makmum tersebut tidak diberi hukum uzur. Sebab waswas semayang apa dengan setan, tak diberi hukum uzur. Tak diberi hukum uzur, maka dia ni khilaf. Bermakna benda khilaf, fiqh luas kan, benda khilaf, tengoklah keadaan kita. Yang ketujuh, yang ke-37 masalahnya, makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rokok. Jika makmum itu terlupa membaca Fatihah setelah takbiratul ihram dan ia tidak sedar melainkan selepas imamnya rokok, maka ia dibolehkan takhalluf kerana menghabiskan bacaan Fatihahnya sama atas tadi, dan adalah takhallufnya itu dengan uzur sama juga atas tadi. Dan kata seorang ulama yang pandangan dia lemah sikit, maka dipanggil kata kil. Benda aib orang ni orang tak sebut lah, benda baik kita sebut. Ulama pun begitu juga, kata seorang ulama, kerana perkataan dia adalah lemah. Kalau perkataan kuat, muktamad dia tulis, sebut nama. Benda yang tidak baik saudara kita jangan kita sebut. Ni boleh pakai tak kata kil? Boleh. Sebab dia pun ambil pandangan daripada hadis Rasulullah SAW. Dan kata qil tidak diberi uzur pada demikian kerana taksir, kerana dia cuai, duk khayal apa, dengan sebab lupanya. Dan lanjutan masalah ini, jika makmum itu tidak sedar bahawa ia meninggalkan bacaan Fatihah hingga rokok ia serta imamnya, maka tidaklah harus ia kembali kepada qiyam. Ya, sebab apa? Sebab dia makmum, dia kena ikut imam. Kalau dia imam atau dia sembahyang munfarid, kalau dia imam dia kena bangun terus, atau dia sembahyang seorang dia bangun terus. Duduk tengah rokok, Fatihah tak baca lagi. Bangun terus. Sebab baca Fatihah, baca sudah, rokok lain. Rokok tadi tak kira. Dan i'tidal dan sujud. Kalau ingat di tengah sujud, tak baca lagi Fatihah ni, bangun terus baca Fatihah. Kalau dia imam atau kalau dia sembahyang perseorangan. Tapi kalau dia makmum, teruskan ikut imam. Nanti imam bagi salam, kita kena rakaat tu kita tak kira, maka kita kena bangun ganti balik. Sebab dia makmum. Kalau lupa, ingat kalau dia imam. Tapi pelik jugalah kalau imam lupa ni, lupa baca Fatihah ni, mesti kita kena tegur dengan subhanallah, ataupun kita baca terus Fatihah. Tu imam baca doa iftitah sudah, dia pun baca qul a'udzu birabbin nas terus. Kita pun kata alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah tak baca lagi. Boleh tegurnya tu. Jangan cakap imam Fatihah tak baca lagi, imam batal tu. Kita baca terus. Kalau kita kata subhanallah, subhanallah, tu imam pun subhanallah, walhamdulillah, tak jadi juga. Sembahyang tak batal, tapi dia tak jadi juga, tu imam tak ingat.
baca terus Fatihah, baru dia dia sedap, aku tak baca lagi Fatihah. Macam orang duk nazak, duk nazak kan, bila tengah duk nazak kita pi ucaplah kan, ucaplah, duk ucaplah apa lagi, kata terus la ilaha illallah, ajar dia terus kan, ni ucaplah la ilaha illallah kan, ucap dua kalimah syahadat, ucap tu hang mata belalak nak mati tu. Tu bukan cara dia. Pi kata la ilaha illallah, nanti dia ikut sendiri. La ilaha illallah. Begitu juga kita ajar tu imam terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu imam pun ingat tak baca lagi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Tidak harus ia kembali kepada qiyam kalau dia tu ingat masa rokok atau sujud. Untuk membaca Fatihah bahkan hendaklah dia terus mengikut imamnya dan luputlah rakaat itu baginya, jangan duk kira. Kalau rakaat kedua macam tu juga luput juga, kalau rakaat ketiga pun macam tu juga luput juga, rakaat keempat baru dia boleh baca, maka kena ganti 3 rakaat lah. Kalau dah luput 3, maka oleh itu wajiblah ia ditambahkan 1 rakaat. Kalau dia tertinggal 1, kalau tinggal 2 tambah 2 lagi selepas imam bagi salam. Kemarin lepas ada orang tanya masalah, dia kata, Ustaz, saya pergi sembahyang Ustaz di satu tempat berjemaah Ustaz. Jemaah macam mana? Orang sembahyang jemaah, saya nak pergi sembahyang isyak Ustaz kan, sebab masuk dah waktu isyak. Depa tu sembahyang jamak qasar. Saya tak tahu kata depa sembahyang jamak qasar. Saya pergi sembahyang isyak lah, ikut tu imam lah. Tengok tu imam dia tahiyat yang kedua, rakaat yang ketiga, bermakna dia sembahyang maghrib dulu. Dah saya tak tahu nak buat macam mana Ustaz. Saya pun nampak dia tahiyat, saya bangun terus. Mula ikut okey dah. Nampak tu imam tahiyat, nak kata subhanallah, nampak semua orang kata subhanallah. Bangun terus ya. Bangun semayang terus cara dia. Bangun macam tu boleh tak? Tak boleh, salah kamu. Kamu salah. Kamu kena ikut dia lah. Tak apa, kita semayang syak, kita ikut tu imam semayang maghrib, tak ada masalah. Kita sembahyang fardu, kita ikut tu imam sembahyang sunat, tak ada masalah. Ada masalah. Tu imam sembahyang sunat, kita sembahyang fardu. Tu imam sunat ba'diyah, kita pi orang tak ada dah. Dia ada seorang makmum tu, dia sembahyang ba'diyah, kita ikut dia. Tak ada kena tepuk-tepuk lah kan. Ni tepuk pula. Dia ni ada apa? Jadi pasal batal sembahyang dia. Duduk tepi, Allahu Akbar, takbir diam-diam. Dia pun akan faham, orang mai tumpang aku, dia pun sami Allahu liman hamidah terus ya. Kalau dia diam pun ikut, kita ikut dia, kita dapat 27 pahala. Yang ni dia ikut okey dah, bagus. Bila tu imam tahiyat, aku tak cukup lagi dah, dia bangun terus. Betul tak ya? Kau tak betul. Kalau gitu betul dah saya. Kok mana pula saya kata tak betul? Tak, saya betul ya, sebab saya bangun sudah, saya pun buat saya Ustaz, lepas tu saya bagi salam, lepas bagi salam saya pun pergi sembahyang lain. Betul juga. Sembahyang lain. Dia confuse pergi sembahyang lain kat belakang, sembahyang orang. Lain kali jangan buat macam tu kan. Boleh tak kita ikut depa sembahyang jamak qasar? Boleh. Sebab apa? Sebab depa 2 rakaat, kita nak sembahyang 4. Boleh kita bagi dia jadi imam. Saya tu imam, tapi depa mari duduk dekat kita. Dia nak sembahyang. Sembahyang apa ni? Jamak qasar. Jamak qasar, dia nak qasar. Kalau dia jamak saja tak apa, dia nak qasar sekarang ni. Kalau aku jadi imam, nyanyi, hang kena tunggu dulu. Kalau kita jadi imam, kita mesti kita jadi imam, kamu kena tunggu dulu lah. Kita sembahyang dah 2 rakaat, bila tahiyat bangun baru kamu ikut. Okey. Jadi boleh. Tapi kalau tak kena tunggu, kamu jadi imam, bagi dia jadi imam, dia niat jamak qasar. Jamak qasar.
kan, asar dalam zuhur takdim, zuhur dalam asar, tu takhir. Kita niat semayang lah dengan tok imam. Bila dia rokok sujud, bila dia bagi salam nanti, kita bangun tambah 2 rakaat, dapat jamaah. Dia pun qomat lain dia pun semayang pula geng depa. Kan? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah bab tu. Ikut dulu imam nah. Masalah tadi tu sembahyang maghrib tu, dia ni tak betul ni. Nampak orang tahiyat, dia bangun terus. Mana boleh bangun? Ikut imam teruslah, biar imam bagi salam dulu, barulah kita teruskan. Kan? Masalah yang ke-38, yang last. Hukum imam atau makmum syok meninggalkan huruf-huruf dalam bacaan Fatihah ketika membacanya dan selepasnya. Dalam Fatihah kena baca semua huruf 129 lah, kena habis. Kan? Sebut bagi habis. Jangan sebut 7 huruf. Dia ada 7 huruf yang tak ada dalam surah Fatihah. Kan? Kita belajar semua tu. Huruf jim sebab jahannam, huruf shin sebab syar, kan? Huruf qaf, kan? Sebab qamtarira, huruf ta. Huruf ta ada. Huruf qaf ada 7 huruf. Yang tu rujuk balik. Tu jangan kita sebutkan, bagi keluar huruf tu. Dan ada 7 setan. Jangan bagi sebut. Kanak, iya kanak, bunyi kanak. Kanak tu setan. Kanas tu setan juga. Dia pergi berhenti ke situ. Iya kanak, kanak setan kata, apa dia bro? Tu sebut nama dia. Kalau hak duduk dalam Fatihah tu je ikut tu. Hirabbi ada ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hirabbi, dia pergi baca situ. Alhamdulillah hirabbi, pergi berhenti. Tu tak boleh juga. Sebab itulah kena belajar, kena bertalaqi. Sebut setan, Fatihah tu sebut 7 huruf lagi tu, maka rosak juga Fatihah kita. Atau sudah tak cukup 129 huruf, pergi juga Fatihah kita. Sebaiknya baca Fatihah jangan cepat, sebab kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang baca Fatihah dia cakap dengan Allah. Cakap dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamadani rabbi, hamadani abdi, ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi. Tuhan jawab. Jadi kalau kita baca cepat sangat, tak ada nak jawab. Mai mana, dari mana, dari mana, tak ada nak jawab ni. Ya, sekurang-kurangnya baca warattilil Quran tartila. Maliki yaumiddin, zakarani abdi, ataupun majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Nama Allah tak salah, kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin dipanggil tahmid ayat ni. Ar-Rahmanir Rahim dipanggil ayat sana. Maliki yaumiddin, tamjid dia panggil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah-kalimah dia. Jadi kena baca semua. Kalau dia ada wasyak, tertinggal huruf-huruf dalam Fatihah, apa hukum dia? Apabila membaca imam atau makmum Fatihah dan syair, ketika membacanya, baca Fatihah, pada tinggalkan huruf daripada Fatihah tak cukup 100 lebih, maka hukumnya wajib ia mendatangkan dengan dia. Ambil balik. Dia tinggal kat mana? Maliki yaumiddin atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sambung balik situ, bukan kena baca daripada awal. Ambil balik daripada kalimat ketua. Kalau tertinggal ismam dan rum tak apa. Macam dalam Fatihah dia ada ismam dan rum satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kena buat mulut je. Tu tak apa. Tak apa, dimaafkan lagi. Mulut huduh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu ismam. Buat mulut macam tu ismam dia panggil. Bunyi nu sikit. Hak tu dipanggil rum.
Kalau dia tertinggal itu boleh dimaafkan lagi. Tapi jangan dok kata dia tu ma'aridus sukun. Memanglah bila berhenti dia aridus sukun, tapi dia bukan kalimah, dia kalimah asal. Ista'in aunun. Aunun kalimah asal. Sebab itulah kita kena sebacaan sebaiknya ialah ismamkan mulut. Iyyaka nasta'in. Tak ada bunyi in. Iyyaka nasta'in. Kita puasa kita betul dah Fatihah, tapi depa dengar bukan ain. Masalah juga. Tukar kalimah tu, maka makna akan berubah. Tinggal huruf tak mau juga, tak sah juga, sebab benda ni rukun, kena laksanakan dengan sempurna. Kemudian jika tertinggal ia pada akhir kalimah, maka hendaklah ia mengulangnya, dan jika sebelumnya maka wajib ia membacanya, maka tidaklah wajib atasnya mengulanginya lagi, seperti mana yang dinakalkan dari syarah Muhammad. Bukan kena ulang semua kalau tertinggal maliki yaumiddin, kita waladdallin dah, amin, tinggal maliki yaumiddin, ambil baliklah maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ambil balik macam tu dan teruskan. Jangan ambil balik tinggal maliki yaumiddin tadi, waladdallin dah, dia pun ulang balik maliki yaumiddin bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ambil terus, dia tak boleh. Macam ayat semayang, lupa basuh apa? Lupa basuh kaki tadi. Kita lupa basuh kaki, kalut sangat. Lepas tu nak mula kat mana? Ambil lain dah, tapi basuh kaki sudah. Basuh kaki sudah tapi mazhab Syafi'i kita kalau kering dayak, tu kena ambil lain, sebab dah kering dah, sebab dia ada tartib dan mualah. Mualah berturut-turut sampai ayat kering dah, hampir pakai kopi dah dan sebagainya, baru lupa tu Syafi'i kita kena ambil lain. Tapi boleh kita ambil hak lain kalau kita malah, tu ikut mazhab malah tu boleh basuh kaki saja. Dalam kitab Muhazzab kata macam tu. Dan Syekh Abu Muhammad, oleh kerana huruf-huruf Fatihah itu banyak, maka sukar payah atasnya mematikannya dan mengingatinya, maka memadalah baginya mengikut zon. Tengok zon hak sebelah banyak yang kuat, sebab dalam fiqh zon boleh pakai, syok tak boleh, zon tak boleh, waham tak boleh. Waham tak boleh pakai dalam sembahyang, dalam semua ibadat, dan syok pun tak boleh dalam semua ibadat. Zon boleh dalam fiqh, tapi jangan main dalam hukum akidah. Akidah tak boleh. Rasa-rasanya 99% Allah Ta'ala ni satu, tapi 1% lagi tu mungkin ada hak lain juga. Tu akidah tak boleh. Dalam fiqh boleh. Pukul 10 nanti rasa masuk dah ni, jam tak ada, azan lah, baca ketubah siap, semayang sudah siap, tengok masjid lain baru azan kan, sah lagi dia. Kalau ada waktu maka dia ulang semula. Kalau waktu tak ada, lebih sedap asak dah, maka sah baginya. Macam ni lah, macam kena tambah 8 minit tu. Sebelum ni semayang kena qada dah. tak kena qada. Ada juga nak qada ni, dan mufti kata tak perlu qada, dah tak perlu qada. Dia nak qada juga, dia rasa tak betul mufti tu, dia yang betul kan, qada semayang subuh. Dia percaya sekerat, hak sekerat lagi tak percaya. Allahu Akbar. Fiqh senang je. Kira zon kan. Macam jugalah kalau kita tak boleh baca Fatihah, kita berzikir sebanyak huruf yang ada dalam Fatihah, kira kata okey lah ni, lebih lah ni, subhanallah, 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 subhanallah. Nak baca benda lain tak pandai, ayat Quran lain tak pandai, berzikir. Kalau boleh baca Quran lain lagi bagus, sebab dalam Quran sebut faqra'u ma tayassara minal Quran, ikut mazhab Hanafi dulu. Dia boleh baca Quran ahad je.
Dia baca 3 kali ni sama dengan Fatihah, dia zon dia, maka cukuplah dia boleh rokok. Bersalahan rokok rukun-rukun yang lain tak sama dengan rukun lain, dan dikiaskan rukun lain tu banyakkan rukun mana? Rukun qauli yang lain seperti takbir, tahiyat, rukun qauli yang lain, apa lagi, salawat kepada Nabi dan bagi salam. Itu rukun qauli yang lain-lainnya. Hak dia kena habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, nak bagi panjang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut dia. Itu tak ada masalah babak tu. Rukun lain. Allahu akbar dalam mazhab kita tak boleh. Allahu a'zam tak boleh. Hanafi boleh. Kita tak boleh nak tukar dengan kalimah lain. Allahu a'zam. Kalaulah maknanya dekat-dekat nak sama, tak boleh. Kena lafaz Allahu akbar. Hang nak angkat tangan tak mau angkat, sudah kuamu punya pasal. Tapi Allahu akbar mesti. Kan mesti Allah. Boleh alif. Allah apa ustaz mak asli kan, mana boleh panjang. Ni bab lain. Jangan pergi mengaji tajwid pula dah. Tu imam takbir Allahu akbar, nanti ku tanya tu imam ni mak apa. Cari pasal. Tok Bilal bang, hayyalas salat. Mak apa? Cari pasal ke? Tu tak masuk dalam tajwid. Kata 4 harakat, 6 harakat, 5 harakat, ada masuk dalam tu. Ni masuk bab lain. Ilmu kan banyak. Sana ada ilmu arud, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu tajwid. Ni tidak masuk dalam tajwid. Dia masuk dalam ilmu arud. Maka azan boleh kita panjangkan 17 gerakan, 17 harakat. Boleh sampai ke 7 gerakan. Allahu akbar. Sebaiknya tu imam samalah. Allahu akbar, pop sampai. Ada juga tu imam Allahu akbar. Ada juga macam tu, macam-macam tu imam tengoklah di Sungai Tani, bukan tempat lain. Di Sungai Tani. Ada hang macam Allah diam tu akbar. Lama punya. Lama, macam-macam ada. So, ada setengah tu imam Allahu akbar baru letak. Semua tu boleh, tapi tak betul dengan sunnah. Hak paling okey ulama kata bunyi Allah akbar, sama ada sujud bersama. Ni Allahu akbar, dia tak sujud bunyi Allahu akbar sampai tu kepala dia. Sama juga dia nak naik, dia naik dulu tak apa, bangun dulu, bangun daripada sujud. Jangan kata Allah lagi sebab dia sakit lutut. Bangun dulu, qiyam habis, baru Allahu akbar, baru bagi tahu depa. Kemarin sembahyang asar kita tak jadi imam. Tok Bilal jadi imam. Dia sakit orat, sakit lutut. Ramai duk sembahyang, kita duk sebelah hujung tak tahu. Dia sakit lutut, dia bunyi Allahu akbar, wakat bangun semua. Mana tu imam lah? Ni duduk belakang, mana tu imam? Baru bangun tu imam. Sakit lutut kan. Sah tak ustaz ni? Tak sah kok sembahyang ni ustaz ni. Tak sah ni tu. Kami bangun dulu tu imam ni. Kepala kami jadi kepala kedai semua dah. Kata dah. Kan, sebab adat kata tu imam bangun sampai ke atas. Hari ni Tok Bilal jadi imam, dia sakit lutut. Sebaiknya Tok Bilal tu, Tok imam tu, dia bangun dulu tak apa, bangun dulu baru Allahu akbar. Boleh kan? Bagi teguran mubalik ni. Hak tu paling afdal. Hak dia bangun lambat tadi sah sembahyang dia, sembahyang kamu pun sah kan. Tapi sebaik kamu kalau dia lambat, kamu pun berhenti dululah. Duduk istirahat tu kan boleh, duduk dulu. Kan kita sunat duduk istirahat. Rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Kalau rakaat yang kedua Ustaz, tu duduk
tahiyat awal. Duduk istirahat tu, rakaat pertama nak naik, rakaat kedua duduk berehat dia panggil. Jangan lama. Tu rukun. Tak, sunat saja. Sunat saja, duduk sebentar. Jangan lama. Lama batal sembahyang. Sama juga i'tidal lama ataupun duduk antara dua sujud lama, dan juga sama juga duduk istirahat duduk lama, batal sembahyangnya. Kan? Jadi duduk dulu, tengok tu imam. Imam tak naik lagi. Kan? Tinggi tu. Kan? Gunung Jerai. Dia sakit lutut lebatlah. Angkat dua naik. Tapi sebaiknya tu imam jadi imam tu kalau jadi macam tu. Kan? Hang bangun dulu baru kata Allahu Akbar, supaya tidak kacau makmum-makmum yang lain. Tu imam lambat sangat pun susah juga. Tu imam cepat sangat pun susah juga. Kan? Jadi tu imam semua kena ambil hati semua, kena pandai-pandai adjust masa. Kesalahan rokok yang lain dan qiyam, hukum tasyahud atas hukum Fatihah, maka demikian itu nyata sekali tak samalah hukum hukum bagi salam, hukum takbir, hukum tahiyat atau baca solawat tak sama dengan Fatihah. Fatihah ni dituntut man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salata lahu. Imam Nawawi kata hadis ni dia ambil. Hanafi dia ambil faqra'u ma tayassara minal Quran, baca mudah-mudah daripada ayat Quran, tak baca Fatihah tak apa. Maka boleh kita ikut tu, tapi kita bukan Hanafi sekarang ni. Nak bagi zakat ikut Hanafi lah, nak buka muka ikut Hanafi lah. Boleh ikut sana sini tak ada masalah. Kan? Adat kita sekarang ni Syafi'i. Banyak Syafi'i ikut. Bacaan kita ikut Hafs an Asim, tak ikut Syafi'i pun. Akidah kita sekarang ni kan? Akidah apa? Maturidiyah. Kan? Sifat 20. Kan? Imam Asy'ari, Al-Mansur Al-Maturidi. Tu kita Imam Syafi'i tak ikut tu pun. Kan? Jadi ikut mana kita ni ustaz ni? Ikut macam-macam ni, akidah ikut orang lain, bacaan ikut orang lain, fiqh ikut Syafi'i. Tak ada masalah. Fiqh ikut Syafi'i pun bukan ikut semua. Tak keluar zakat dah. Zakat pendapatan ikut Imam Malik. Syafi'i tak kena keluar. Doa kunut ikut Syafi'i. Kan? Kalau orang tak kunut tak apalah. Jangan duk kata dia tak kunut, dia ni Wahhabi. Tak. Kadang-kadang dia lupa. Ustaz biasa sembahyang kuliah subuh Taman Keladi ni ya, tak kunut, lupa kunut, bangun tu sujud, lepas sembahyang dia tengok tak kunut. Wahhabi, dia keluar sembahyang lain. Tidak. Kalau tak kunut satu, yang kedua lupa apa dia sujud sawi, apa lagi. Dua-dua memang Wahhabi saat zaman ni. Taman Keladi je, bukan tempat lain. 2-3 orang dia keluar. Allah, buat jamaah tu pun cepat. Pening aku. Lepas tu dia kata, ustaz tadi awak ustaz lupa. Masih lupa kata. Aku ni lupa, aku bukan Nabi. Dah buat ustaz tak sujud sawi sebab lupa. Kalau tak lupa memang aku akan sujud sawi. Tapi kalau tak sujud sawi, kalau kita lupa kunut tak sujud sawi tak apa. Macam Ustaz Azmi, kalau dia lupa kunut dia tak sujud sawi. Aku tak sujud sawi, lupa dah tu. Ada pendapat-pendapat lain luas, jangan kita ketatkan. Kan? Wallahu alam. Yang ke-39. 39 insya-Allah kita sambung bulan depan. Ada lagi ya? Ada lagi, tak usah lagi. Ada lagi. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang sedikit sebanyak daripada ustaz. Terus ke simpok pula. Kan? Kita tahukan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wan Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wan asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.